KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penuntun Didik TV KPM yang dirahmati Allah. Anda bersama saya Ustaz Syazril Sapawi dalam rancangan kaunselor anda Slot Kerohanian. Apa khabar anak-anak, adik-adik Ustaz yang Ustaz kasihi? Semoga anda semuanya berada dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Anak-anak dan adik-adik sidang penuntun yang dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh perintah kawalan pergerakan yang mana kita semua masih tidak boleh lagi nak ke mana-mana, masih kena duduk di rumah, ramai yang Ustaz lihat anak-anak dan adik-adik di luar sana hanya membiarkan masanya berlalu begitu sahaja, macam lagu Hakim Rusli lah pula kan, dibiarkan begitu saja. Betul kan, makan, tidur, tonton TV, masuk kelas online kejap, tapi sambil-sambil kelas pun ada juga yang curi-curi buat perkara lain. Tapi ada juga Ustaz lihat, ada dalam kalangan anak-anak dan adik-adik yang mengalami kemurungan, kebuntuan, tak tahu nak buat apa. Maka ada yang termenung, tak tahu apa yang difikirkan. Mungkin ada masalah yang tak dapat diselesaikan disebabkan oleh tempoh PKP ni, tak boleh nak berjumpa sesiapa, tak boleh nak keluar ke mana-mana. Ada juga adik-adik yang masih belajar tu tertekan dengan proses pembelajaran norma baru, belajar di rumah yang tak biasa kita lakukan sebelum ni, belajar di rumah yang serba-serbi perkara baru dalam hidup anak-anak dan adik-adik. Ada juga adik-adik yang dah habis sekolah tu tertekan sebab tak boleh nak keluar mencari kerja sambilan, sementara dapat masuk ke mana-mana kolej dan universiti. Kebuntuan, Allahu Akbar. Ustaz kasihan kepada rakan-rakan kita yang jadi macam tu. Jangan sampai diri anak-anak dan adik-adik tertekan dengan keadaan-keadaan macam ni, tertekan dengan perasaan yang tak keruan. Allah, anak-anak, adik-adik, ingat Allah. Allah sentiasa ada dengan kita. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Okey. Jadi hari ini sebenarnya hari baik, bulan baik. Ustaz nak ajak anak-anak, adik-adik yang masih duduk di rumah tu untuk kita sama-sama lihat diri kita, hargai diri kita. Apa maksud Ustaz hargai diri? Cuba kita lihat apa yang telah Allah kurniakan dalam diri kita. Diri kita ni tubuh badan kita. Okey, sebenarnya Allah dah ciptakan kita ni sangat istimewa dan mempunyai terlalu banyak kelebihan. Cuma mungkin sebenarnya kita tak sedar dan tak perasan pun yang diri kita ni hebat. Ada banyak potensi, tapi potensi tersebut tergantung sepi oleh tuannya sendiri. Macam lagu Hakim Rusli lagi kan. Okey, anak-anak, adik-adik, kena yakin apa yang telah Allah SWT sebut dalam surah Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami iaitu Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kan? Allah dah jadikan kita ni sebaik-baik ciptaan yang Allah cipta. Sampai malaikat pun ada yang cemburu dengan terciptanya manusia seperti kita. Bererti hebatnya kita ni makhluk ciptaan Allah. Hebat-hebat juga. Tapi jangan sampai kita lupa diri kita, kita lupa kepada pencipta kita, kita lupa nak bersyukur kepada pencipta kita yang memberikan kita macam-macam nikmat dalam diri kita. Jangan sampai macam tu ya anak-anak dan adik-adik. Walaupun kita ni semuanya manusia yang hebat, kita semua sama, kita adalah ciptaan Allah yang hebat. Tapi kita tetap lemah di sisi pencipta kita. Mana mungkin kita nak hebat setanding Allah? Dia yang menciptakan diri kita, sudah tentu dia maha hebat dan dia maha berkuasa. Anak-anak, adik-adik, manusia ada macam-macam potensi diri. Ada yang pandai menyanyi, maka menyanyilah, hiburkan hati, hiburkan orang di sekeliling kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita menyanyi lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada pencipta, lagu-lagu yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada keburukan dan dosa. Waktu PKP ni kita duduk di rumah, kita ada banyak masa kita boleh berlatih menyanyi supaya kita boleh hiburkan diri kita dan orang lain sambil memuji Allah, berselawat kepada Nabi, mengajak kepada kebaikan dan bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Jangan murung-murung, jangan sedih-sedih.
Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah cukuplah sikit Ustaz menyanyi. Terhibur tak? Okey. Baik, anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, apa lagi potensi lain yang kita ada? Ada banyak dan macam-macam kemahiran sebenarnya yang ada dalam diri kita yang mungkin kita sedar ataupun tidak. Ada yang pandai melukis. Ustaz pun suka melukis. Kalau dah bosan-bosan, tak tahu nak buat apa, dah baca Quran, dah baca buku, dah kemas rumah, dah buat itu, dah buat ini, okey, Ustaz nak melukis lah. Cuba kita lihat bagaimana indahnya Allah melukis alam ini. Hebat kan? Kita tak boleh nak tanding kehebatan Allah, tapi kita boleh guna sikit sifat yang Allah pinjamkan kepada kita untuk kita melukis pemandangan yang cantik-cantik. Sambil dalam hati kita memuji Subhanallah, cantiknya alam yang Allah ciptakan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa lagi potensi dalam diri yang anak-anak dan adik-adik sedar ia ada dalam diri kita sendiri sebenarnya? Pandai. Ada yang suka memasak, ada yang suka berkebun, tanam pokok bunga di tepi rumah, ada yang suka menghias rumah, membersihkan rumah agar nampak cantik dan kemas. Tentu anak-anak dan adik serta sekeluarga semua akan tinggal dalam rumah yang selesa. Betul kan? Jadi anak-anak, adik-adik, Ustaz nak ajak anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, kita sama-sama hargai potensi diri. Gunakan kepada kebaikan dan perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada diri kita, keluarga kita, rakan-rakan dan masyarakat di luar sana. Jangan bosan duduk di rumah. Jangan mengeluh tak dapat keluar dari rumah. Jangan stres atau tertekan, dan jangan kita biarkan masa kita ada dalam tempoh kita duduk di rumah ni, kita biarkan masa tu berlalu begitu saja tanpa kita lakukan apa-apa untuk menghargai diri kita. Jadi, jangan ke mana-mana, duduk di rumah, hargai diri, jangan. Didik TV KPM. Baiklah anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayangi, hari ini kita membicarakan tentang duduk di rumah, hargai diri dan jaga harga diri. Tadi Ustaz dah ajar anak-anak dan adik-adik macam mana nak hargai diri, kenali potensi diri, bergembira melakukan apa sahaja potensi yang ada dalam diri kita walaupun dengan hanya sekecil-kecil potensi. Seperti contohnya anak-anak dan adik-adik suka membantu ibu mengemas dan menghias rumah. Jadi mungkin kadang-kala anak-anak dan adik-adik cuba nak ajak adik-adik yang lain yang kecil-kecil di rumah tu untuk tolong mengemas rumah sama-sama. Yelah, kita kan abang dan kakak, kenalah jadi contoh yang baik pada adik-adik kita yang lain kan. So katakanlah kita nak kemas rumah dan nak ajak adik-adik yang lain kat rumah tu untuk sama-sama membersih dan mengemas rumah. Kita cakap baik-baik. Contohnya macam ni. Adik-adik abang semua, kita tentu suka kan kalau rumah kita bersih dan cantik macam rumah orang lain. Jadi apa kata adik-adik abang hari ni, tolong abang kita kemas dan bersihkan rumah sama-sama dengan abang. Nanti Allah akan bagi pahala yang banyak untuk adik-adik abang semua. Jadi kenalah rajin nasihatkan adik-adik kita yang lain kat rumah tu untuk sama-sama buat perkara yang baik, buat benda yang baik untuk kebaikan semua yang ada dalam rumah tu. Allah beruntungnya ibu dan ayah, anak-anak dan adik-adik Ustaz kalau dapat buat macam tu di rumah. Sebab apa? Cuba kita lihat apa yang Allah sebut dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Orang yang beriman pasti akan masuk syurga. Macam anak-anak dan adik-adik Ustaz yang ada kat depan ni, semuanya anak-anak soleh dan solehah yang pasti akan masuk ke syurga Allah.
Selain beriman, golongan yang takkan rugi ialah orang yang melakukan kebaikan. Kita menyanyi hiburkan hati tadi dengan lagu yang liriknya mengajak melakukan kebaikan. Buat baiklah tu. Melukis untuk jadikan kita lebih mengagungkan Allah melalui ciptaan dan lukisan alam yang Allah perlihatkan dengan mata kita ni. Buat baiklah tu. Memasak, berkebun, mengemas, itu semua perkara kebaikan. Banyak lagi perkara-perkara baik yang anak-anak dan adik-adik boleh lakukan. Termasuklah nak jadi kaunselor cilik, bagi nasihat kat adik-adik, ajak adik-adik kat rumah tu untuk tolong ibu ayah, ringankan tugas dan beban ibu ayah, kemas rumah, bersihkan rumah, ajak solat bersama-sama, mengaji bersama-sama. Itu semua perkara kebaikan yang anak-anak dan adik-adik boleh buat. Maka kalau anak-anak dan adik-adik lakukan perkara yang baik-baik itu, taklah tergolong dalam golongan manusia yang rugi yang Allah sebut dalam surah Al-Asr tadi, kan? Sebab anak-anak dan adik-adik rajin buat perkara yang baik-baik. Baik, apa sambungan ayat selepas ini tadi? Tak habis lagi. Yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan kebaikan. Kan? Kita dah ajar adik-adik yang lain tu kat rumah tu buat benda yang baik, maka confirmlah anak-anak dan adik-adik tak tergolong dalam golongan manusia yang rugi. Alhamdulillah, bagusnya anak-anak dan adik-adik Ustaz. Okey, lepas tu yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Tadi anak-anak dan adik-adik nak jadi kaunselor cilik kan kat rumah tu, nak jadi penceramah kan. Ajak adik-adik yang lain tu yang kat rumah tu buat benda yang baik-baik kan. Tapi mungkin ada kalanya adik-adik yang lain kat rumah tu buat tak dengar je, buat tak tahu je. Anak-anak dan adik-adik Ustaz, jangan cepat marah. Kena sabar, sebab Allah kata apa? Orang-orang yang tak rugi itu ialah orang yang berpesan-pesan kepada perkara kebaikan dan kebenaran dengan kesabaran. Kena sabar ya anak-anak dan adik-adik. Kalau anak-anak dan adik-adik suka berpesan-pesan dan mengajar adik-adik yang lain kat rumah tu buat baik, tapi bila mereka tak nak buat, kita jangan marah. Kita jangan jadi macam tu. Kita kena sabar. Barulah kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, yang tidak mendapat rahmat daripada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, carilah potensi diri. Didik TV KPM. Sekarang Ustaz nak ajak pula anak-anak, adik-adik, sidang penonton sekalian untuk kita sama-sama beringat dalam waktu kita duduk di rumah sewaktu PKP ni, dalam kita nak lakukan apa sahaja untuk menghargai segala potensi diri yang ada dalam diri kita, yang Allah dah kurniakan untuk kita. Dalam kita nak melakukan semua perkara tu, anak-anak dan adik-adik Ustaz kena juga berhati-hati, berjaga-jaga. Apa yang nak hati-hati dan nak berjaga-jaga tu anak-anak dan adik-adik Ustaz yang Ustaz sayang? Jaga harga diri, jaga maruah diri. Itu sangat penting ya anak-anak dan adik-adik. Waktu-waktu PKP ni, bila sesekali Ustaz buka media sosial Ustaz, banyak kali Ustaz lihat ada anak-anak dan adik-adik yang aktif bermedia sosial, tapi sayangnya mereka tak jaga harga diri dan maruah diri. Kenapa macam tu anak-anak dan adik-adik? Jangan terikut-ikut budaya barat yang bertentangan dengan adat Melayu kita yang penuh kesopanan dan kesantunan seiring dengan tuntunan agama kita. Anak-anak dan adik-adik kena kawal diri waktu bermedia sosial. Kawal diri macam mana? Okey, yang pertama, janganlah anak-anak, adik-adik Ustaz di luar sana 24 jam hanya bermain dengan gadget dan telefon bimbit semata-mata, khususnya di media sosial. Seolah-olah ahli keluarga, anak-anak, adik-adik semuanya ada dalam media sosial tu. Kawal masa untuk bersama gadget atau telefon bimbit untuk melayari media sosial, supaya keluarga kita yang kita sayang ni akan lebih harmoni, selalu bercakap, selalu bergurau, gelak ketawa sesama ahli keluarga. Maka secara tak langsung terpeliharalah harga diri setiap ahli keluarga kita. Baik, yang kedua, bila bermedia sosial, kawal diri anak-anak dan adik-adik untuk melakukan apa sahaja yang bermanfaat dalam media sosial itu. Maksud Ustaz, kita perlu ada rasa malu dalam melakukan sesuatu perkara, berfikir sebelum melakukan sesuatu, lebih-lebih lagi di media sosial yang boleh dilihat oleh sesiapa sahaja. Banyak kali Ustaz ternampak di media sosial ada di kalangan anak-anak dan adik-adik di luar sana yang agak kurang rasa malunya dan kadang-kala memalukan pula orang lain, lebih-lebih lagi ahli keluarganya sendiri. Allah, kenapa macam tu ya anak-anak dan adik-adik? Bila di media sosial budaya mengenakan orang atau prank, beraksi yang keterlaluan untuk tuntunan orang-orang yang tak sepatutnya,
sudah menjadi terlalu biasa, di mana harga diri dan kemuliaan sifat kepribadian Muslim unggul yang sepatutnya kita pertahankan. Anak-anak dan adik-adik yang Ustaz sayang, berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih daripada 70 cabang sifat malu merupakan satu cabang daripada iman itu. Hadis ini adalah hadis yang disepakati. Dalam erti kata lain sebenarnya, malu merupakan perasaan yang mendesak seseorang supaya menghindari segala perkara yang menjatuhkan maruah dan harga diri kepribadian seorang Muslim. Allah SWT menggesa supaya kita semua melakukan perkara-perkara yang baik lagi terpuji, bukan yang memalukan dan merendah-rendahkan martabat diri kita sendiri. Desakan dan gesaan Allah ini sepatutnya datang daripada jiwa yang hidup dan sedar akan pengawasan Allah SWT terhadap setiap gerak-geri dan perbuatan yang kita lakukan. Dengan yang demikian, maka terpeliharalah zahir dan batin seseorang daripada segala unsur dan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ada satu lagi hadis Nabi SAW tentang malu yang Ustaz nak kongsi. Kata Nabi SAW, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud di sebalik hadis Nabi ini? Kalau kamu tak ada rasa malu, maka buatlah apa yang kamu mahu. Okey anak-anak dan adik-adik, hadis ni ada dua tafsiran. Yang pertama, ia sebagai ancaman, iaitu seandainya seseorang tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang dia kehendaki dan Allah SWT akan membalas setiap perbuatannya. Maksudnya di sini ialah melakukan perkara yang sepatutnya kita malu melakukannya kerana ianya ditegah dan melakukannya adalah berdosa. Contohnya, beraksi atau menunjukkan sesuatu perlakuan di media sosial hingga menimbulkan pandangan negatif pada yang melihatnya, mendatangkan dosa pada yang melihatnya, mendatangkan fitnah pada yang menontonnya. Maka sudah tentu ia akan mendapat balasan dosa daripada perbuatannya itu. Jadi anak-anak dan adik-adik, jangan lakukan perkara sebegitu. Jangan hilangkan perasaan malu bila nak berkelakuan begitu. Kita patut dan wajib rasa malu. Okey? Baik, tafsiran kedua hadis tadi ialah sebagai suruhan, iaitu jika sesuatu perbuatan yang hendak kita lakukan tidak memalukan sesiapa pun, sama ada bagi diri sendiri ataupun bagi manusia yang lain, kerana perbuatan tersebut merupakan perkara yang baik, maka lakukanlah sebagaimana yang dikehendaki. Contohnya seperti kita sedang berjalan-jalan di tepi jalan dan nampak sampah, kita pun fikir nak buangkan dalam tong sampah atau biarkan saja. Nak buangkan rasa malu, tapi akhirnya kita buat juga. Kita kutip dan buang ke dalam tong sampah. Sebab pada hakikatnya kita tak perlu pun rasa malu melakukan perkara yang sebaik itu. Ia memang tidak memalukan diri kita. Dia tidak memalukan ahli keluarga, malah sesiapa pun. Maka sudah pasti Allah akan membalasnya dengan pahala dan kebaikan buat kita. Baiklah anak-anak, adik-adik yang Ustaz kasihi, kita dah berada di akhir rancangan. Sebelum Ustaz mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, sekali lagi Ustaz nak ingatkan kepada anak-anak, adik-adik, dalam tempoh kita tak boleh nak ke mana-mana, hanya duduk diam-diam di rumah. Hargailah potensi diri anak-anak dan adik-adik. Lakukan dengan keseronokan dan kegembiraan. Gunakan peluang yang ada ini untuk manfaatkan sebaiknya. Tapi dalam masa yang sama, kita berhati-hati dan berjaga-jaga supaya apa sahaja yang kita lakukan pada bila-bila masa pun harga diri kita tetap terjaga, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi. Jaga diri anak-anak, hiasi diri adik-adik. Jangan lupa duduk di rumah, hargai potensi, jaga harga diri. Semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.